Tak apa. Tak link kan? Bro. Start. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang sedang menonton live SPM Corner daripada Facebook page Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kepala Batas. Jadi, nama saya Cikgu Syaira. Sebelum ni saya pernah mengajar subjek sains, tapi hari ini saya akan mengajar subjek mathematics. Okey, sebelum saya masuk apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, tajuk yang kita nak belajar hari ini adalah asas nombor. Okey. Asas nombor ni untuk tingkatan 5 tahun ni yang mengambil silibus KBSM, asas nombor ni awak telah pelajari di bab 1 semasa di tingkatan 5. Tapi jangan risau kepada pelajar tingkatan 4 yang juga menonton live ni, awak pun dah belajar asas nombor ni dalam tajuk 2 dalam chapter 2 asas nombor. Awak dah belajar sebab awak ambil silibus baru KSSM, jadi awak belajar awal sedikit semasa di tingkatan 4 untuk chapter 2. Okey? Okey, sekarang ni dalam bab asas nombor ada beberapa perkara, tak banyak pun dalam asas nombor ni dan dia juga senang difahami. Okey, ada 3 perkara penting dalam asas nombor untuk kita tahu, untuk awak semua tahu. Jadi hari ini saya akan kongsikan, kita akan sama-sama buat revision. Okey, pertama sekali dalam asas nombor yang penting untuk awak tahu adalah untuk mencari nilai tempat. Awak boleh kenal pasti yang mana satu nilai tempat dia, ataupun awak tahu macam mana nak cari nilai digit.
Okey, yang kedua, awak kena tahu macam mana kita nak buat penukaran asas nombor. Penukaran asas nombor ni dia bermain daripada asas 2, asas 5, asas 8 dengan asas 10. Okey, seperti awak dah belajar, nombor yang termasuk dalam asas 2 adalah nombor 0, digit 0 dan digit 1 sahaja. Untuk asas 5 ada digit 0, 1, 2, 3, 4. Betul? Untuk asas 5 ada digit 0 sampai 4 sahaja. Untuk asas 8 ada digit 0 sampai 7 dan untuk asas 10 ada digit 0 hingga 9. Okey? Okey, yang terakhir sekali dalam chapter ni kita kena tahu macam mana kita nak buat proses penambahan dan penolakan dalam asas 2 sahaja. Okey, bagi untuk bagi silibus KBSM awak hanya belajar untuk penambahan dan penolakan dalam asas 2. Jadi kita nak tengok yang ni untuk at the end of our lesson today, okey? Okey, sekarang ni saya nak bagi satu contoh macam mana kita nak cari, nak revise balik, nak ingat balik, nak refresh kita punya otak balik. Macam mana nak cari nilai tempat dengan nilai digit. Okey, saya bagi contoh 101 asas 2. Lepas tu dia line up kat sini. Dia cakap cari nilai tempat untuk nombor yang bergaris. Nombor yang bergaris adalah nombor 1 dekat sini, betul? Okey, kita susun balik ikut asas dia. Macam kita dah buat sebelum ni, macam awak dah belajar sebelum ni. Okey, kalau awak tulis balik asas dekat sini. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Tulis ikut daripada daripada belah kanan, okay? Daripada belakang. Supaya kita tahu, kita kena start daripada 0. Asas kuasa 0, asas kuasa 1, asas kuasa 2. Asasnya adalah 2, betul? Jadi kita kena start dengan 0. 0, 1, 2. Kalau ada lagi digit sebelah ni, kita sambunglah asas kuasa 3. Okey, tapi kat sini kita ada 3 digit sahaja. Jadi kita letak 3 je lah. Lepas tu kita buat kolom. Okey. Asas kuasa 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okey. Lepas tu awak tutup atas ni, okey? Okey, apa-apa nilai yang dikuasakan dengan 0, jawapannya adalah 1, bukan 0, okey? Kalau awak tak pasti, boleh tekan kalkulator. Jangan terus tulis 0. Nanti salah. Okey? Jadi, awak tuliskan dekat bawah ni, lepas tu awak letak balik digit dia. 1, 0, 1. Letak balik nombor yang dia dah berikan. Okey, sekarang ni awak tengok. Dia minta nilai tempat untuk nombor yang bergaris. Sekarang ni nombor yang bergaris adalah 1, betul? Jadi nilai tempat untuk 1 adalah 2 kuasa 2. Okey? Nilai tempat bagi digit 1 dekat sini adalah 2 kuasa 2. Okey, untuk nilai digit bagi digit yang bergaris dekat sini, awak kena darab apa yang dalam kolom dia sahaja. 1 darab dengan 4. 1 darab dengan 4. Jadi nilai digitnya adalah 4. Okey? Itu sahaja untuk ini. Nilai digit dia jadi adalah 4 dan nilai tempat dia adalah 2 kuasa 2. Sebab kita tengok balik dekat mana digit 1 ni berada. Dekat kolom di sini. Untuk memudahkan awak supaya awak tak confuse, jadi awak boleh buatlah dulu kolom ni supaya awak tak tertukar, okey? Okey, yang kedua tadi kita nak belajar pasal penukaran asas nombor. Penukaran asas nombor. Okey, mula-mula sekali kita nak buat yang basic saja, penukaran asas nombor.
ke asas 10. Asas yang kita nak gunakan hari ini adalah asas 2, asas 2, asas 5 dengan asas 8. Macam mana nak tukarkan daripada nombor daripada asas 5, nombor daripada asas 2, kita nak tukar kepada asas 10. Okey, penukaran ni juga kalau dalam soalan mungkin dia tanya nilai nombor. Kalau nilai nombor pun awak buat prosedur yang sama macam mana kita nak tukar kepada asas 10 sebab nilai nombor dalam asas 10. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Okey, mula-mula sekali kita nak tukar daripada asas 2. Asas 2 kita nak tukarkan kepada asas 10. Okey. Digit yang saya nak berikan kat sini adalah 10100 asas 2. Okey? Dalam soalan dia bagi kat awak 10100 asas 2. Okey, macam mana kita nak tukarkan kepada asas 10? Kita buat balik kolom macam tadi. Okey. Buat balik. Sekarang ni asas 2 betul? Kalau asas 2 awak tuliskan dekat sini. 200. Mulakan daripada kanan. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Sekarang kat sini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, satu lagi. 2 kuasa 4. Okey. Lepas tu awak buat kolom dia. 2 kuasa 0 sama dengan 1, 2 kuasa 1 sama dengan 2, 2 kuasa 2 sama dengan 4, 2 kuasa 3 sama dengan 8, betul? Kalau tak pasti, tekan kalkulator. 2 kuasa 3 sama dengan 8. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4 sama dengan 16. Lepas tu, tutup kurungan atas ni. Okey, lepas awak dah buat habis semua yang tu, tuliskan semula nombor yang telah diberikan. Sebab awak nak tukarkan kepada asas 10. Nombornya adalah 10100. Tutup kurungan. Okey, sekarang ni prosedur dia adalah awak darabkan yang mana yang duduk dalam kotak ni. Darab yang mana dalam kotak sahaja. 16 darab dengan 1, 8 darab dengan 0, 4 darab dengan 1, 2 darab dengan 0, 1 darab dengan 0. Okey. Tulislah dia punya jalan kira dia. 16 darab 1 tambah dengan 8 darab 0 tambah dengan 4 darab 1 tambah 2 darab 0 tambah dengan 1 darab 0. Okey, yang darab 0 ni semestinya akan jadi 0, betul? Jadi sini 0, sini 0, sini 0. Jadi dia akan tinggal 16 tambah dengan 4 sahaja. Okey, 16 tambah 4 jadi 20. Jadi jawapannya adalah 20 asas 10. Jadi sekarang kita dah berjaya nak tukarkan 10100 asas 2 ni kepada asas 10. Jadi nombor asas 2 ini bila ditukarkan kepada asas 10, kita dapat 20 asas 10. Ini adalah jawapannya. Faham? Okey. Okey, tadi awak dah belajar macam mana nak tukarkan daripada asas 2 kepada asas 10, betul? Sekarang kita nak tukarkan daripada asas 5, kita nak tukarkan kepada asas 10. Okay. Nomornya adalah 424 asas 5. 424, macam mana nak tukarkan kepada asas 10? Kita buat prosedur macam tadi, kita buat kolom. Okey, sekarang kita start daripada kanan. Kita start 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2. 3 sahaja, 3 nilai tempat sahaja sebab kita ada 3 digit saja, betul? 1, 2, 3. Jadi 3 nilai tempat sahaja yang awak perlu buat. Lepas tu awak buat kolom. Okey. 5 kuasa 0 sama dengan 1. Apa-apa nombor bila dikuasakan dengan 0, kita akan dapat 1. Bukan dapat 0. Kalau awak tak pasti, tekan kalkulator. Jangan hentam.
Okey, 5 kuasa 1 kita dapat 5. 5 kuasa 2 kita dapat 25. Tutup kurungan yang atas. Lepas tu kita tuliskan semula dia punya nombor yang dia dah berikan kat dalam dia punya nilai tempat. 4, 2, 4. Lepas tu kita darab dalam kotak. Kemudian kita darabkan yang mana dalam kotak dan tambah semua. Okey, kita buat jalan kira dekat sini. 25 darab dengan 4 tambah dengan 5 darab 2 tambah dengan 1 darab dengan 4. Okey, 25 darab dengan 4 kita dapat 100. 5 darab dengan 2 kita dapat 10. 1 darab dengan 4 kita dapat 4. Tambah semua sekali kita dapat 114 asas 10. Jadi ini adalah jawapan dalam asas 10. Kita dah dapat jawapan dalam asas 10. Ini daripada asas 5. Kemudian kita dah tukarkan kepada asas 10. 424 asas 5 bila ditukarkan kepada asas 10 kita dapat 114 asas 10. Okey, faham? Senang saja kan? Okey, lepas ni kita nak tengok macam mana dari asas 8 pula kita nak tukar pergi asas 10. Sebab penukaran kepada asas 10 ni basic. Sebab lagi kita bila nak tukar daripada asas lain kepada asas lain ni dia ada lagi. Dia kena tukar juga kepada asas 10 dulu baru kita boleh proceed. Okey, yang ketiga kita nak tukarkan daripada asas 8. Asas 8 kita nak tukarkan kepada asas 10. Okey, nombor yang diberikan adalah 617 asas 8. 617 ni macam mana kita nak tukarkan kepada asas 8? Kita buat macam tadi. Sama sahaja, kita cuma ubah dia punya nilai tempat sebab base dia sekarang ataupun asasnya sekarang adalah 8. Jadi, mula daripada kanan, 8 kuasa 0. 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. Sebab apa ada 3 saja? Sebab dekat sini ada 3 tempat saja. 3 tempat saja. Jadi kita bukan dekat sini ada 3 digit saja. Jadi kita buat kat sini 3 tempat sahaja. 8 kuasa 0 sama dengan 1. 8 kuasa 1 sama dengan 8. 8 kuasa 2 dapat 64. Betul? Kalau tak pasti tekan kalkulator. Betul, 64. Jadi tutup kurungan atas ni. Tuliskan semula nombor yang dia dah berikan. Nombor dia diberikan adalah 617. 617. Letak dekat nilai tempat dia juga. Jangan letak tempat yang salah, nanti awak kira salah. Jadi macam tadi juga, awak darab. Yang dalam kolom ni sahaja. Darab yang dalam kotak dia sahaja. 64 darab dengan 6. 8 darab dengan 1. 1 darab dengan 7. Okey? Lepas tu awak tulislah dia punya jalan kira. 64 darab dengan 6 tambah dengan 8 darab 1 tambah lagi 1 darab dengan 7. Okey. Tekan kalkulator. 64 darab dengan 6 kita dapat 384. Okey, 384. 8 darab 1 8. 7 darab 1 7. Jadi bila ditambahkan kita dapat 399 asas 10. Okey, matematik ni kalau awak tengok saja tak syok kan? Betul tak? So, jadi keluarkanlah kalkulator, keluarkan pen sekali, lepas tu buat dengan saya. Supaya awak nampak. Kalau tengok saja nanti kita tak boleh nak catch up. Ataupun awak tengok je nanti, lepas tu awak ulang balik dekat live ni. Jangan buat sendiri. So, awak boleh stop dekat mana yang awak tak faham. Okey? Okey. Jadi saya dah ajar macam mana nak tukarkan daripada asas 2, 5 dengan 8. Kita nak tukarkan kepada asas 10. Jadi ini pun adalah basic knowledge untuk tajuk ni, asas nombor. Sebab kita belajar pasal asas nombor. Jadi kita kena tahu macam mana nak tukarkan kepada asas 10. Okey? Kalau dia minta berikan nilai nombor. Kalau berikan nilai nombor pun awak kena tukarkan macam ni. Awak kena buat sama saja prosedur macam ni. Tukarkan kepada asas 10. Okey, faham? Kalau ada soalan boleh tuliskan dalam komen box.
Okey, tadi kita dah belajar macam mana nak tukarkan daripada asas lain kepada asas 10, betul? Tapi sekarang kita nak tukarkan daripada asas lain kepada asas lain. Penukaran asas nombor daripada okey. Ini adalah dia punya formula ataupun langkah yang boleh awak ingat. Asas P tukarkan kepada asas 10, lepas tu baru kita tukarkan kepada asas Q. Asas P dengan asas Q ni adalah unknown. Contoh unknown. Contoh bagi asas kat sini, mungkin kita nak tukarkan daripada asas 2. Daripada asas 2. Asas 2 kita nak tukarkan kepada asas 5. Kita tak boleh tukarkan secara direct. Kita nak tukarkan daripada asas 2 terus nak pergi asas 5. Kita tak boleh. Jadi kita kena tukarkan satu-satu. Mula-mula daripada asas 2, kita kena tukarkan pergi ke asas 10 dahulu. Lepas tu daripada asas 10 ni barulah kita boleh tukar kepada asas 5 dekat sini tadi. Okey, faham? Ni adalah dia punya formula. Asas P langkah 1 adalah asas P tukarkan kepada asas 10 dahulu. Langkah 2 dia adalah daripada asas 10 tu kita tukarkan pula kepada asas Q. Asas P dan Q tu adalah unknown. Okey. Jom kita tengok soalan ni macam mana. Okey, kalau awak ada kertas dengan pen dengan kalkulator pun lagi bagus. Okey, sekarang ni kita nak tukarkan daripada asas lain kepada asas lain. Saya bagi contoh nombor 1. Contoh nombor 1, soalan dia adalah 10111. Kita nak tukarkan kepada asas 5. Okey, sekarang ni diberikan digit dekat kita 1011011 asas 2. Nampak tak? Dalam asas 2 sekarang. Lepas tu kita nak tukarkan kepada asas 5. Macam mana kita nak tukarkan kepada asas 5? Kita tak boleh tukarkan terus kepada asas 5, betul? Jadi kita kena tukarkan satu-satu. Langkah pertama, macam formula tadi yang kita dapat tadi, yang kita guna tadi, asas P kepada 10. Okey. Mula-mula awak tukarkan daripada asas 2, 10111 asas 2, tukarkan kepada asas 10 dahulu. Okey, langkah pertama awak kena tukarkan kepada asas 10 dahulu. Macam mana nak tukarkan kepada asas 10 tu macam tadilah. Kita tukarkan, kita tulis. Nah, asasnya adalah 2, betul? Jadi kita mulakan daripada kanan, 2 kuasa kosong, mulakan dengan kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi. 2 kuasa 5. Okey. Lepas tu awak masukkan 200, kita dapat 1, betul? 200 bukan kosong. 2 kuasa 1 sama dengan 1. 2 kuasa 2 kita dapat 4. 2 kuasa 3 adalah 8. 2 kuasa 4 tekan kalkulator. 2 kuasa 4 kita dapat 16. 2 kuasa 5 kita dapat 32. Jadi awak tutup kolom atas ni, row atas ni. Lepas tu awak tuliskan semula nombor yang telah diberikan, iaitu 1. Letakkan dekat nilai tempat dia yang betul. 10111. Okey. Lepas tu awak darabkan yang dalam kotak ni saja. Awak darabkan dia. 32 darab dengan 1, 16 darab dengan 0, 8 darab dengan 1, 4 darab dengan 0, 2 darab dengan 1, 1 darab dengan 1. Okey, kita tuliskan jalan kira dia, okey. 32 darab dengan 1, 16 darab 0. 16 apa-apa nombor darab dengan 0 dia akan jadi 0, okey. Lepas tu 8 darab 1,
4 darab kosong sama dengan kosong, 2 darab 1 dan 1 darab 1. Jadi awak tambahkan semuanya. 32 tambah dengan 8 tambah dengan 1. Jadi awak dapat mana tadi? 43 betul. 43 asas 10. Sekejap, 10 1010112. Okey, pastikan awak punya calculation betul sebab benda ni senang tapi kadang-kadang boleh confuse. Okey, oh lupa tambah ni lagi satu. Nampak tak? Saya pun tertinggal dekat sini. 2 darab 1 sama dengan 2. Tambah 2, barulah tambah dengan 1. Jadi jawapannya adalah 43 asas 10. Jadi sampai dekat sini kita dah berjaya. Langkah pertama, kita dah berjaya buat langkah pertama. Langkah pertama kita kena tukarkan kepada asas 10 dahulu, betul? Jadi sekarang jawapannya untuk langkah pertama adalah 43 asas 10. Jadi daripada 43 asas 10 ni barulah kita boleh tukarkan kepada asas 5. Macam mana kita nak tukarkan kepada asas 5? Okey, kita ingat yang kita dapat tadi adalah 43 asas 10. Saya padam Langkah pertama saya padam sebab saya nak tulis langkah kedua. Okey. Jadi sekarang langkah kedua. Langkah kedua, daripada asas 10 tadi, daripada kita dah dapat asas 10, kita nak tukarkan kepada asas 5. Ini adalah kita punya target, kita nak tukar kepada asas 5. Langkah kedua dekat sini. Sekarang dekat sini langkah kedua. Daripada asas 10 kita nak tukarkan kepada asas 5. Okey, asas 10 tadi kita dapat adalah 43 asas 10. Cara nak tukarkan kepada asas 5 ni, dia ada dua cara. Saya akan ajar satu metod dulu. Okey, sekarang macam ni. Kita tuliskan 43. Lepas tu kita buat garisan. Kat sini tulis baki. Okey, lepas tu 43 bahagi dengan 5. Okey, 43 bahagi dengan 5. Sini adalah 8, betul? Baki yang kita dapat 43 tolak 40. 8 darab 5, 40, betul? Jadi kita akan dapat baki 3. Betul? Lepas tu 8 bahagi dengan 5, kita boleh guna sifar 1. Jadi kita akan dapat baki 3 juga. Betul? Jadi kita bahagi lagi sebab ada lagi dekat sini, tak tinggal kosong lagi. Kita kena bahagi-bahagi sampai tinggal kosong dekat sini. Okey, sekarang ni 1 bahagi 5 tak boleh, betul? Kosong. Jadi baki adalah 1. Okey. Sekarang ni kita dah dapat asas 5. Tuliskan secara menaik, jadi nilainya adalah 133 asas 5. Nampak tak? Ni jawapan dia. 100, tuliskan secara menaik. Kita ambil dekat kolom baki. 133 asas 5. Ini adalah jawapannya. Jadi 101,011 asas 2 kita tukarkan kepada asas 5, kita akan dapat 133 asas 5. Okey, faham? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ada satu lagi cara. Daripada asas 43 tadi, daripada asas 10, 43 asas 10 tadi, betul? Ada setengah belajar macam tadi, just buat kolom dengan row tadi. Tapi ada setengah sekolah, dia buat bentuk lazim, bahagi bentuk lazim. 43 sebelum tu kita kena senaraikan. Daripada asas 5, betul? Sebab kita nak tukarkan kepada asas 5, jadi kita tuliskan daripada kanan macam tadi. 5 kos 0, 5 kos 1, 5 kos 2, 5 kos 3. Lepas tu buat kolom.
500 sama dengan 1, 501 sama dengan 5, 502 sama dengan 25, 503 sama dengan 125. Okey, betul kan? Okey, jadi awak buat bentuk lazim macam biasa. Tapi awak ambil macam ni. 43 bahagikan dengan nombor yang terdekat yang boleh dibahagikan. 43 tak boleh dibahagikan dengan 125, betul? Sebab 125 lebih besar daripada 43. Jadi kita tulis kat sini kosong. Jadi tak boleh guna lah yang ni. Jadi tapi 43 boleh dibahagikan dengan 25, betul? Jadi awak tuliskan dekat sini 25. Okey, 25. 43 tolak 25 dapat 18. Okey, jadi awak turunkan dia punya 1 dan awak naikkan 18. 18 kita kena bahagikan lagi. Tadi awak dapat 1 betul kat sini. Jadi awak tulis kat sini 1. Jadi nombor yang bersebelahan dengan dia adalah 5. 18 boleh dibahagikan dengan 5? Boleh kan? Jadi 18 bahagi dengan 5. Kita dapat 3 dekat sini, 15. 18 tolak 15, 3. Jadi turunkan 3. Naikkan semula 3 dekat sini. Bahagikan dengan 1. 3 boleh dibahagikan dengan 1. Jadi dapat 3. 3 kosong. Sini 3. Situ pun 3. Jadi jawapannya adalah 133 asas 5. Samakan jawapan. Ini adalah cara kedua ataupun metod yang nombor 2. Jadi awak boleh pilih metod yang mana yang selesa. Okey, setakat ini sahaja. Saya tak sempat nak cover penolakan dan penambahan. Okey, jadi dalam tajuk ni yang penting adalah awak tahu macam mana kita nak tukarkan daripada asas lain kepada asas lain. Jadi yang paling basic yang awak kena tahu adalah dia punya nilai tempat, nilai digit dan macam mana kita nak tukarkan daripada asas lain ke asas 10, daripada asas lain kepada asas lain, dia ada cara dia. Okey, dan terakhir sekali adalah penambahan dan penolakan dalam asas 2. Okey, bagi KBSM awak hanya belajar penolakan dan penambahan dalam asas 2 sahaja. Okey, jadi setakat tu saja hari ini. Kalau ada soalan boleh ajukan dalam Telegram, saya akan cuba untuk menjawab. Terima kasih dan Assalamualaikum. Saya serahkan sesi ini kepada Senaki untuk sambung sesi bahasa Inggeris. Alright, Assalamualaikum. Hola, buenos dias. So today, like promised, I'll be sharing with you about how to create a conclusion in essay. So what is a conclusion? Obviously, conclusion is the last sentence of your essay. If let's say you nak proving something, dekat situlah peluang last you untuk prove dalam essay you tu. Okay? So, basically, apa yang perlu ada dalam essay? Tapi sebelum tu saya nak ni dulu dah. Okay. Kita dalam essay mulanya dulu kita buat macam ni kan. Dan kita ada main point 1, 2, 3. So conclusionnya hadir dalam bentuk ni. So nampak macam dia lengkap sebuah essay. Okay, kita dah lalui fasa introduction, where introduction ni daripada general to specific, ke title you. Dan kita ada main point, your elaboration, your burden of proof, your stand on something on your title of your essay. Dan ada main point 2, main point 3, of course. And last but not least, kita ada conclusion. Like I said just now, conclusion is for something you to prove, the last chance for you to prove that you have, you want to prove your facts or figures or writing to your reader. Alright? Jadi apa yang perlu ada dalam conclusion ni? Macam perenggan-perenggan lain, saya ada cara dan saya sentiasa develop something untuk mudahkan orang nak belajar ataupun buat essay, right? So, ini adalah conclusion anda.
Kalau intro, kita general to specific. Tapi, kalau untuk conclusion, kita specific to general. Okay? Simple as that. Okay? So, apa yang perlu ada dalam ayat-ayat dalam conclusion? Ingat, kita ulang balik to make our stand. Kadang-kadang kita melalut dan kita nak conclude, kita terlalu general dan tak selari dengan tajuk. Ulang balik. Mulakan dengan isi nombor 3. Then kita isi nombor 2, isi nombor 1. Dan ayat keempat kita gabungkan 3 tambah 2 tambah 1. Maka ini akan membantu anda membuat satu conclusion lengkap. Okey. So, main point 3 kita letak kat sini. 2, 1. Dan kita campur sekali 3 tambah 2 tambah 1 untuk jadikan satu ayat. Okey. Tapi apa the key point here kat sini yang penting tentang conclusion? Apa benda apa yang penting? Penting untuk hampa paraphrase. Kalau hampa tak tahu, hampa boleh Google apa maksud paraphrase ni. Tapi definisi yang mudah ialah hampa kena tukar ayat hampa membawa maksud yang sama, tapi membawa maksud sama tapi dalam keadaan perkataan-perkataan yang tidak direct. Okey, tidak macam kita ambil sebiji-sebiji daripada perenggan-perenggan atas. Okey. So, paraphrase. Contoh paraphrase macam mana? Okey. Katalah kita ada ayat reading is my hobby. Tapi kita nak paraphrase dia. Kita tak mau ambil bulat-bulat daripada ni. So, kita buat I have a hobby which is reading. So, membawa maksud yang sama tapi penulisan dia sangat berbeza. Okay? Reading is my hobby. Tu kita switchkan dia. I have a hobby which is reading. Sama bukan? Because inilah paraphrase. Kita kena ubah balik ayat dan pemahaman kita. Pemahaman yang sama, ayat yang berbeza. Alright? Kita ambil contoh yang lain lah. Okay. Social media can make us learn about other culture from other countries. Okey, ni panjang sikit lah Okey, ni panjang sikit. So, dalam macam mana kita nak paraphrase ayat yang panjang macam ni, kita tengok key point dia. Okay, social media can make us learn about culture from other countries. Okay, kita switch balik, kita shiftkan dia. We can also know about culture from other countries through social media. Okey, saya tunjuk contoh dua untuk hampa paraphrase. Okey, so you guys pun saya harap you guys faham. Sebab paraphrasing ni kalau hampa salah, maknanya hampa akan salah satu konteks ayat itu sendiri. Maksud akan bawa maksud yang sama. So you guys have to learn untuk baca apa-apa yang hampa buat, hampa kena baca 3 kali membaca untuk hampa faham. Baca balik ayat-ayat yang hampa tulis. Sebab apa? Ayat-ayat yang hampa tulis ni lah akan membantu untuk hampa letakkan diri hampa dekat pemeriksa kertas soalan ataupun pembaca esei hampa. So paraphrase is very important, but once you made a mistake, your essay akan jadi cacar meraba, haru biru boria. Itu saja. Okay. So key point dekat sini paraphrase lah. You guys, you have to know about paraphrasing. Okay. Kalau hampa tak
pandai paraphrase dan I think dalam form 3, form 4 dah belajar dah paraphrase ni. Tapi kadang-kadang kita pengamalan kita tu dah. So it's up to you untuk amalkan paraphrasing ni. Okay, cuba bila hampa baca something dekat billboard atau kat mana-mana waktu texting ataupun iklan sebelum hampa start main game, kan ada advertisement. Apa-apa depa punya statement ke apa, hampa try lah paraphrase dengan apa ni. Dia apa check, aku ni paraphrase betul ke tak? Okay, gunakan medium-medium yang ada untuk kita improve English kita. Yang tu yang paling penting. Okay, so this is the formula. Okay, 3, 2, 1. 3 plus 2 plus 1. And essay apa kena bentuk dulu, baru boleh hampa buat conclusion apa. Dan spesifik macam kita misal ini tajuk kita. Okey, kalau intro tajuk dekat atas, tajuk dekat bawah. Tapi kalau conclusion tajuk dekat atas dan general kat bawah. Kita generalizekan balik ayat kita. Okey, untuk bertenang. Ataupun kalau kata kita nak generalize, maksudnya macam okey, hang dah duk faham. So tapi hang nak tutup cerita hang. So hang cerita tutup dengan keadaan yang reda lah. Maknanya kita generalkan balik ayat itu. Okey, so spesifik dia tajuk kita lah. So kita mulalah macam biasa as a conclusion. Kata tajuk kita, essay kita, benefits of reading. It is proven there are a lot of benefits in reading. Satu ayat, okey, dia hampa ambil balik ayat dalam paragraf 3, hampa paraphrase apa semua, 2 ayat. Paragraf 2 hampa letak balik dalam ayat ketiga, ada 3 ayat. Okey, ambil point 1, 4 ayat, dan you gabungkan 3, 2, 1 ni. Contoh kalau kata kita buat tentang reading, okey, reading kita letak 3 main point. 1 knowledge, 2 socializing, 3 community. Okey, community ni maksudnya ada community yang lebih sihat, yang lebih pintar, yang lebih banyak cakna tentang isu semasa dengan reading. Okey, itu yang saya explain secara ringkas. So you letakkan semua ni dalam satu ayat untuk ayat keempat ni. Okey, with reading you can have a lot of knowledge, a comma. You can even socialize with other people who enjoy reading also, and you can make yourself as a part of a smart community. Okay, as a part of a smart community. And so lah 3, 2, 1 ya. Okay, saya harap anda faham, because saya gunakan benda yang paling senang. Sebab this is conclusion. Conclusion ni kalau nak buat, kalau kita nak develop conclusion, kita ambil benda-benda yang ada dalam essay kita. Kita tak payah nak pergi merepek, nak pergi fokus kat luar. Kita fokus apa yang ada dalam kertas kita. Yang tu yang paling penting. Right? And last but not least, generalizekan balik you punya essay. Okay? Kalau kata first sentence kita dekat intro, kita kata reading is a fun activity. Kita paraphrase balik. Fun kita tukar. Kita kata reading, okay. Kalau kata kita letak reading is a fun activity, kita boleh letak balik, you can even enjoy or have fun with reading. See, you generalize your statement. Maka cukuplah satu perenggan conclusion hampa faham. Alright, thank you very much ladies and gentlemen. So next segment saya nak bagi tahu ataupun saya nak share tentang idioms. Alright, a wonderful idioms yang hampa boleh letak dalam essay hampa. I will be sharing about 5. Okay, idiom yang pertama. Idiom ni lah ayat-ayat macam peribahasa dalam bahasa Melayu. So how kita nak bombastikkan lagi essay kita through this lah. Okay, yang pertama, a hot potato. Apa maksud a hot potato ni? Apa maksud a hot potato ni? A hot potato ni we discuss something about a hot issue. Okay, a hot issue. Okay, macam kita buat tadi, kita buat essay kan. You can even read something that is very very attractive or a hot potato. You boleh buat ayat macam tu.
tu you boleh sambung pula ataupun you nak define balik a hot potato tu. A hot potato is something that is people are talking about currently or a hot issue. Inilah idiom-idiom yang you boleh masuk, salah satu idiom yang boleh masuk generalize dalam essay you, tapi dalam masa yang sama you boleh relate balik dengan essay you. Okay, a hot potato. Alright. Second, at the drop of a hat. Apa maksud at the drop of a hat ni? Okay, maksud dia without hesitation. You do something without hesitation. I run at the drop of a hat just to catch the cat. Without hesitation, saya kejar kucing tu. Saya ligan, saya hambat kucing tu. Okay, itu maksud dia. Tanpa teragak-agak. Inilah maksud at the drop of a hat. Alright, okay. Maksud dia without hesitation. Ni mungkin hampa boleh tak dalam conclusion hampa bila hampa buat essay tentang reading. Okay, dalam conclusion hampa. So, it is proven that reading can help us be knowledgeable, can help us in socializing and improve in our community. So, you should start reading at the drop of a hat without hesitation. So, hampa kena pandai twist dan main sikit perkataan-perkataan untuk buat essay hampa lebih bombastic. That's the key here. Alright. Okay, number 3. Back to the drawing board. Apa maksud back to the drawing board ni? The meaning is start over. Okay, kan drawing board ni kita guna untuk plan something, depan meeting apa semua. So apa dia punya pelembangan dia ialah untuk kita mula balik redo apa benda yang kita buat. Okay, start over. Okay, so macam saya cakap juga, benda ni boleh dalam essay kita. Okay, let's say kita buat essay tentang disadvantages of social media. Sebelum ni kita kata dalam essay kita, our hobby was focusing too much in social media. So mungkin kita nak ubah sebab benda ni tak memberi kepada benda-benda yang positive impact pada kita. So we can go back to the drawing board. We should start over, change our hobby to reading, to socializing with friends, more face-to-face meeting rather than just meeting people on social media. So benda-benda macam itulah yang kita boleh tunjuk twist idioms. Okay, idioms ni kalau kata apa pandai buat, even sampai kat university level pun, macam kita belajar English punya linguistic class, kita students di level university pun guna benda-benda ni. Sebab apa? Bombastic words yang seperti idioms ni memang sangat-sangat membantu dan membuatkan pemeriksa kertas soalan impress dengan essay hampa. Bila hampa berjaya impresskan reader yang membaca essay hampa, insya-Allah essay hampa di dalam pa yang cemerlang lah. Okay, number 4. Alright. Ball is in your court. Kalau dalam bahasa Melayu dia, bola dalam gelanggang anda sendirilah. Okey, apa maksud ball is in your court ni dalam idioms English? Maksud dia, it's up to you to make the decision. Okey, hang lah yang buat keputusan. So ball is in your court. Okey, saya boleh bagi contoh untuk dua-dua essay. Sebab apa? Untuk social media pun saya boleh apply benda ni. Untuk reading pun saya boleh apply benda ni, tak ada masalah. If let's say you cakap pasal benefits of reading, tapi sebelum ni you tak pernah start reading, so both is in your court to start back reading and have a hobby in reading something useful for you. Okay, sama juga kalau disadvantages of social media. Okay, the ball is in your court to stop surfing social media and start enjoying the world. Macam tu lah contohnya. Okay, mana-mana tajuk essay pun kalau kata ni boleh apply, insya-Allah tak ada masalah, insya-Allah no problem. Tapi macam mana hampa nak define balik idioms ni kepada essay hampa. Itu yang penting. Okay, last but not least, number 5 is
Barking up to the wrong tree. Barking up on the wrong tree. Barking up on the wrong tree ni maksud dia looking at the wrong place. Mungkin selama ni apa fokus benda yang salah ataupun tak fokus, tak ada jalan tuju yang betul. So you guys are barking up on the wrong tree. Anda menyalak dekat direct translation dia, anda menyalak dekat pokok yang salah. Okay, so ini boleh apply juga macam saya cakap. Okay, let's say kalau kita, saya bagi dua simple essay contoh yang mudah lah untuk hampa. Sebab apa? Bagi hampa nampak jelas view untuk writing and essay tu. Katalah kita buat sebelum ni macam tadi, hampa tak pernah ada hobby reading, but reading is very useful for you dan macam-macam lagi. Because before this we were barking up on the wrong tree. Okay, okay, tak ada on, sorry. Barking up the wrong tree. Okay, you are looking at the wrong place. You tak nampak selama ni hobi adalah reading as a hobby. You nampak mungkin anda nak kata reading ni membosankan dan sebagainya. So this lah yang akan bantu hampa. Okay, so dalam sama juga untuk social media, disadvantages of social media, because before this you enjoy so much in social media, you dah terbawa-bawa dengan diri you were barking up the wrong tree. So it's time for you to go back, because the ball is in your court to make your decision. Okay, you should back to the drawing board and start over, because you have made a wrong decision, or you decided to start over with your life. Because without the decision, you should start at the drop of a hat, because sometimes if we lose ourselves in our own world, it can be a hot potato for us. Okay, so thank you very much. Selamat berbuka puasa. Saya doakan anda semua kesejahteraan yang baik, insya-Allah, untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk jaga kesihatan, jaga, sanitize yourself, your hand if you go to the shops, to the kedai makan dan sebagainya. Jaga diri anda, sebab buat masalah tak ada siapa yang boleh jaga diri kita yang baik selain diri kita sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.